Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk pola nombor. Apa dia pola nombor? Pola nombor adalah susunan satu set nombor di mana susunan dia adalah sama sahaja. Kalau dia menaik, setiap satu nombor kepada nombor yang lain, kenaikan dia adalah sama. Sama juga kalau dia menurun. Jadi kat sini kita lihat dulu susunan nombor itu. Jika dia adalah semakin besar nombornya, jika nombor dia semakin besar, dia adalah tertib menaik. Kemudian kalau nombor itu semakin kecil, dia adalah tertib menurun. Jadi kat sini pola nombor yang pertama kita kena kenal pasti sama ada dia tertib menaik ataupun tertib menurun. Yang kedua kita kenal pasti dulu kenaikan dia. Kalau dia naik sebanyak mana? Setiap satu nombor kenaikan dia adalah sama. Ataupun kalau dia menurun dan penurunan nombor dia adalah sama. Jadi kita lihat contoh yang pertama. Di sini dia dah nyatakan dia punya pola nombor dia. Pola nombor dia adalah tertib menaik. Nombor dia semakin besar. Kalau kita lihat nombor dia semakin besar. Kemudian dia kenaikannya sebanyak mana? Sebanyak 800. Jadi kat sini pola nombor ada dua benda yang kita perlu nyatakan. Yang pertama sama ada tertib menaik ataupun menurun. Yang kedua, berapa banyak dia punya kenaikan. Di sini dia suruh kita susun. Dah dinyatakan dia punya kenaikan dia tertib menaik sebanyak 800. Jadi setiap satu nombor dia akan bertambah sebanyak 800. Jadi kalau kita lihat ini adalah nombor yang pertama. Nombor yang kedua, jadi apakah nombor yang ketiga? Kalau kita tambah 800, 2,391,595, tambah dengan 800 kenaikan dia, kita akan dapat 9,13,2,932. Jadi kita akan dapat 2,392,395. Jadi ini adalah nombor yang ketiga. Seterusnya kita tambah 800 lagi. 5, 9. Sini adalah 11. 3,932. Jadi nombor seterusnya adalah 2,393,195. Jadi ini adalah nombor yang keempat. Kemudian kita tambah lagi 800. 5,993,932. Jadi kita akan dapat 2,393,995. Jadi ini adalah nombor yang kelima dan yang ini adalah nombor yang keenam. Jadi macam inilah cara untuk kita nak dapatkan nombor seterusnya. Bila kita dah tahu sama ada dia dalam bentuk tertib menaik ataupun menurun, dan kemudian kita dah tahu dia punya penambahan setiap satu. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada gambar dekat-dekat. Kemudian di bawah dia dah dinyatakan nombor-nombor dia. Jadi nombor yang pertama adalah 3,95,475. Nombor yang kedua 3,96,475. Nombor yang ketiga 3,97,475. Jadi kat sini nombor yang keempat, kita boleh dapatkan secara melihat dekat-dekat ataupun kita melihat dia punya pola nombor. Di sini pertama sekali bila kita nak tahu dia punya pola nombor, kat sini soalan dia apakah pola nombor di atas. Jadi kat sini kita pertama sekali lihat dulu sama ada dia tertib menaik ataupun tertib
menurun. Jadi kita lihat di sini nombor dia adalah tertib menaik. Okey. Pertama dia adalah tertib menaik. Okey, kemudian sebanyak berapa dia menaik. Jadi kita untuk memudahkan kerja kita, kita susunkan dulu nombor ni dalam bentuk sebaris. Okey, 3,96,475, 3,97,475. Okey, 3 nombor ni kita susunkan daripada atas ke bawah supaya mudah untuk kita lihat dan bandingkan nilai digit mana yang berbeza. Okay, kita lihat daripada sal bahagian belakang. Okey, semua sama. Puluh pun sama, ratus pun sama. Jadi di sini ribu tak sama. Okey, kita lihat di sini nilai digit ribu tak sama. Di sini 5, di sini 6 dan di sini 7. Jadi kat sini yang berbeza adalah nilai digit bagi ribu. Jadi kat sini dia punya penambahan dia adalah sebanyak 1000. Okey, kemudian kita nak nyatakan pola nombor dia adalah pola nombor dia adalah pola nombor di atas ialah tertib menaik 1000. Jadi di sini kita boleh tahu nombor yang seterusnya adalah berbeza pada nilai tempat ribu. Jadi nombor yang seterusnya adalah 3,98,475. Okey, kalau kamu lihat pada dekat-dekat dia pun, okey, nilai juta adalah 3. Okey, kemudian ratus ribu kosong, tak ada apa. Kemudian di sini di atas mewakili 5. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kemudian seterusnya nilai tempat ribu. Di sini mewakili 5, 6, 7, 8. Okey. Dan di sini di atas tak ada, di atas, jadi kita hanya lihat di bahagian tengah saja. Jadi 1, 2, 3, 4. Di sini 5, 6, 7 dan yang seterusnya. Bahagian ni, yang bahagian atas ni yang turun hanya nombor 5, yang di bawah dia tak naik atas, jadi hanya 5 sahaja. Jadi di sini ada dua kaedah, sama ada kamu melihat dekat-dekat tersebut ataupun kita boleh menggunakan pola nombor. Contoh yang ketiga. Okey, dia kata bilang menurun 1 juta dari 6,890,740. Okey, jadi kat sini daripada sebelah kanan ke kiri. Okey, daripada sebelah kanan ke kiri. Okey, dia nak menurun sebanyak 1 juta. Jadi kat sini bila ke kiri nombor dia semakin kecil. Okey. Dan perbezaannya sebanyak 1 juta. Jadi yang berbeza adalah pada nilai tempat juta. Okey, daripada 6 turun ke 5, turun ke 4, turun ke 3 dan turun ke 2. Ini adalah contoh pola nombor tertib menurun. Contoh yang keempat, kenal pasti pola nombor dari A ke E. Nyatakan polanya. Okey, jadi kat sini kita lihat ada nombor bermula daripada 7,657,850 dan yang terakhir 7,656,250. Jadi pertama sekali kita kenal pasti dulu tertib dia, sama ada tertib
menurun. Jadi untuk kita lihat mudah untuk kita lihat pola nombor ni, sebaiknya kita susunkan nombor dia daripada atas ke bawah. Okey. Seterusnya 7,657,450, 7,657,050, 7,656,650, 7,656,250. Okey, daripada atas ke bawah. Kalau kita lihat nombor dia semakin mengecil. Okey. Daripada 7,657,850 kepada 7,657,450, nombor dia semakin mengecil. Jadi kat sini dia adalah tertib menurun. Okey, pertama sekali kita kena kenal pasti sama ada tertib menaik ataupun menurun. Jadi kita dah tahu dia adalah tertib menurun. Okey, kemudian kita semak pula setiap nilai digit dia bermula daripada SAR. Okey, kalau kita lihat SAR semua sifar sama. Kemudian 5, 50, 50 nilai dia semua sama. Kemudian kalau kita lihat seterusnya yang berbeza adalah pada nilai ratus. Okey, di sini ratus. Okey, dengan 8, kemudian dia turun 4, dia turun sifar, dia turun 6, dia turun pada dia naik balik 6, kemudian turun 2. Sebab dia kalau kamu lihat pada nilai ribu, nilai ratus naik tapi nilai ribu turun, maksudnya nombor dia semakin menurun. Jadi berbeza pada nilai tempat ratus. Jadi kita boleh lihat dia punya tertib menurun sebanyak berapa. Kita hanya tolakkan pada nilai ratus saja. Jadi 800 yang di atas ni tolak dengan 400. Okey, jadi bakinya adalah tinggal 400. Jadi kat sini dia menurun sebanyak 400. Jadi kita boleh tulis dia punya pola nombor dia. Pola nombor ialah tertib menurun 400. Okey, jadi kena tuliskan 400 ni kena tuliskan dengan perkataan. 5. Okay, lihat pola nombor di bawah, apakah nilai bagi X. Okey, jadi kat sini X ada di sini. Okey, di sini X. Okey, jadi pertama sekali kita kena lihat dulu dia punya pola nombor dia. Okey, daripada sebelah kiri ke kanan sama ada dia menaik ataupun menurun. Okey, kat sini 1,307,255. Dia jadi 1,355,530. Okey, di sini kita lihat dia tertib menaik. Okey, kemudian kita nak lihat pula setiap satu ni bila menaik dia adalah tambah sebanyak berapa. Okey, jadi kita nak tahu naik bertambah sebanyak berapa, kita kena tolakkan nombor yang di sebelah kanan tolak di sebelah kiri. Jadi kita lihat contoh di sini dia dah tolong kirakan untuk kita. Okey, jadi 4 juta bezanya adalah 48,235. Kemudian kita nak semak juga sama ada sama ke tidak daripada nombor kedua menjadi nombor ketiga ni, adakah sama beza dia. Jadi nombor ketiga tolakkan dengan nombor yang kedua. Jadi kita lihat dia punya bezanya adalah sama juga. Okey, jadi kat sini untuk dapatkan nilai seterusnya daripada nombor yang ketiga kepada nombor yang keempat, kita tambahkan dengan beza yang sama. Jadi di sini dia tambahkan 1,403,765 tambah dengan 48,235.
kita akan dapat nombor yang seterusnya 1.452.000. Jadi nilai X adalah sama dengan 1.452.000. Contoh yang ke-6. Kad nombor di bawah disusun dalam tertib menurun. Apakah nilai P? Di sini dia nyatakan tertib dia adalah tertib menurun. Bila menurun, nombor dia semakin kecil. Jadi kat sini, bila nombor dia semakin kecil, maknanya nombor sebelah kiri adalah yang paling besar. Jadi nombor yang besar, kita nak tahu dia menurun sebanyak berapa. Menurun dia tolak lah. Tolak sebanyak berapa ni. Jadi kita tolakkan nombor besar, tolak dengan nombor yang kecil. Jadi nombor yang pertama ni kita tolakkan dengan nombor yang kedua. Okey, tolak dengan 5,79,373. Okey, tolakkan 3 tolak 3 sifar. Okey, 12 tolak 7 5, 3 tolak 3 sifar. Kita pinjam 16 tolak 9 7. Okey, yang lain semua adalah sifar. Jadi kat sini beza dia adalah 7,050. Okey, kita semak sama ada nombor kedua kepada nombor ketiga ni sama ke tidak. Jadi kita semak lagi sekali, pastikan kita akan dapat yang sama. Okey, tolak dengan 5,072,323. Okey, sifar 5 sifar 7. Jadi kat sini terbukti beza dia adalah sama. Jadi untuk dapatkan nilai P, kita tolakkan juga dengan nombor yang sama. Di sini ni adalah dia punya beza dia ataupun pengurangan dia setiap satu. Jadi untuk nak dapatkan P, nombor yang ketiga tolakkan dengan beza yang kita dapat tadi 7,050. Okey, 3 12 tolak 5 7. Ni 2. 12 tolak 7 5. Dan ni 6. Ni sifar ni 5. Jadi jawapannya, okey, jawapan dia P adalah sama dengan 5,65,273. Okey, soalan ke-7. Lihat pola nombor di bawah. Apakah nilai P? Okey, jadi kita lihat pola nombor dia dulu sama ada menaik ataupun menurun. Okey, daripada 100 jadi 600, daripada 600 kepada 3,600 dan seterusnya 21,600 dan seterusnya 129,600. Okey, di sini kalau kita lihat pola dia, yang pertama nombor dia semakin besar. Jadi dia adalah tertib menaik. Itu yang pertama, kita kenal pasti nombor dia sama ada menaik ataupun menurun. Okey, kemudian kita lihat pula kenaikan dia. Bentuk kenaikan dia macam mana. Okey, kalau kita cuba untuk lihat beza dia, bila makin besar maknanya nombor yang kedua kita tolak dengan nombor yang pertama, beza dia kat sini adalah 500. Tapi kalau kita tolak nombor ketiga dengan nombor yang kedua, beza dia adalah 3,000. Jadi kita lihat di sini pola dia tidak sama. Jadi pola dia tidak sama, kita tak boleh ambil dia sebagai bertambah. Jadi kat sini ada satu lagi operasi yang melibatkan kenaikan, iaitu operasi darat. Okey, jadi kat sini kita boleh cuba daripada 100 untuk menjadi 600. Kita boleh darabkan dia dengan 6. Jadi 600. Okey, kemudian 600 kalau kita darabkan juga dengan 6, kita akan dapat sifar-sifar sini 6, 6, 36. Jadi di sini
kita lihat dia punya pola nombor dia adalah darab 6, 6. Dan seterusnya, bila kita nak dapatkan P, jadi 129,600 ni kita darabkan juga dengan 6. Okay, sifar 6 kali 6 36, 9 kali 6 54, 57, 6 kali 2 12, 17, 6 kali 1 6, tambah 1 tu 7. Okey, kita akan dapat 777,600. Jadi nombor nilai P adalah sama dengan 777,600. Nombor yang ke-8, apakah pola nombor di bawah? Nyatakan nilai T. Okey, pertama kenal pasti tertib menaik ataupun menurun. Di sini nombor dia semakin kecil. Okey, bila nombor semakin kecil, dia adalah tertib menurun. Okey, tertib menurun. Okey. Kemudian kita cek dulu sama ada bila kita tolak dia, adakah beza setiap satu adalah sama. Okey, 8 tolak 4, 4, 12 tolak 6, 6. Okey. Kemudian kalau 64 tolak dengan 32. Okey, 4 tolak 2, 2, 6 tolak 3, 3. Jadi di sini bezanya tak sama. Okey, bila tak sama, yang ni bukan bukan berkurang sebanyak berapa, tetapi dia adalah bahagi. Okey, jadi kat sini kalau kita lihat 128 bahagi berapa nak dapat 64. Jadi kat sini 128. Okey. Okey, 128 ni kita cuba bahagi dengan 2. 2 kali 6, 12. Okey, 8. 2 kali 4, 8. Okey, jadi 128 ni bahagi dengan 2 dapat 64. Okey, kita cuba pula 64 ni kita bahagi 2. Dapat tak 32? 2 kali 3, 6. Okey, 2 kali 2, 4. Okey, jadi kat sini bahagi juga dengan 2. Okey. Jadi kita nampak pola dia adalah sama. Setiap satu nombor dia berkurangan bahagi 2. Jadi kita boleh tuliskan pola nombor dia. Okay, pola nombor ialah tertib menurun bahagi 2, 2. Okey, kemudian dia kata nyatakan, ni ada dua soalan. Pertama dia tanya apakah dia punya pola nombor. Okey, nyatakan nilai T. Jadi di sini kita dah tahu dah dia adalah bahagi 2. Jadi daripada 16 kita bahagi dengan 2. 2 kali 8, 16. Jadi kat sini nilai T adalah sama dengan 8. Okay, nombor 9, teliti pola raja di bawah. Okey. Di sini ada petak-petak yang sama saiz. Okey, raja 1 ada 1 petak sahaja. Okey, jadi kat sini 1 darab 1 sama dengan 1. Okey, kemudian raja yang kedua ada 4. Kalau kamu lihat dia ada 4 petak. Di mana dia boleh dapat 2 ni? 2 ni adalah dia punya 2 baris di bawah, dan 2 yang satu lagi ni darab dengan 2 ni adalah 2 baris di bahagian tepi dia ataupun dia susun naik ke atas. Okey, kemudian jadi kat sini kita dapat 2 darab 2 adalah 4. Okey, kalau lihat ajar yang ketiga, di bawah ni 3 dia susun, kemudian dia susun naik ke atas 3, jadi dapat 9 petak. Okey, di sini 4. Kemudian dia susun naik ke atas banyak 4, jadi 4 darab 4 dapat 16 petak. Di sini dia susun ke tepi sebanyak 5, dia susun naik ke atas sebanyak 5, jadi 5 darab 5 25.
Okey, kemudian dia tanya, jika pola ini diteruskan, apakah hasil darab bagi rajah 7? Okey, sekarang ni ada berapa rajah? Okey, 1, 2, okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia nak rajah yang ke-7. Jadi 6. Nah, kita cuba dulu yang ke-6. Okey, yang ke-6 maksudnya kalau 5 tadi 5 darab 5, yang ke-6 adalah 6 darab 6. Jadi 6 darab 6 36. Jadi rajah yang ke-7 sama dengan 7 darab 7 49.